Seandainya dia turun, betul-betul dah dekat support, betul-betul dekat bawah, saya dah nampak dia nak tukar trend, baru saya akan mungkin saya akan invest dalam 1000 atau 2000 lagi. Alright, so sekarang ni saya akan hantar 500 dulu. Okay, hi. So, video kali ni saya nak share tentang apa dah berlaku dengan market ataupun saham dekat dunia ni yang jatuh menjunam teruk. Okay, market berdarah, market crash. So, sebagai seorang investor, kita perlu tahu apa punca saham ni jatuh dengan teruk. Okay, sebagai seorang investor, kita perlu cool down, kena relax, jangan gelabah. Okay, jangan kita withdraw terlalu cepat sebab kita perlu kaji dulu punca saham ni jatuh dengan teruk. Okay, kalau punca ni disebabkan oleh performance oleh company tu yang teruk, mungkin kita boleh withdraw lah. Okay, kita punya saham tu. Tapi kalau bukan disebabkan oleh company, kita perlu kaji dulu apa punca dia. Alright. Mengikut kenyataan oleh Jeremy Grantham, co-founder GMO, dia mengatakan kemungkinan market kat dunia ni akan crash sehingga 50%. Antara punca-punca market ni crash, kita kena tahu, kita tengok Bitcoin turun sehingga 14%. Kita tengok SP500 turun hampir 5%. Kalau kita tengok Nasdaq turun hampir ke 10%. Wah, tinggi. Okey, tadi kalau kita tengok bursa saham, kita search tadi mana bursa saham Bursa saham Malaysia turun hampir ke 20%. So, penurunan yang agak ketara juga. Alright, ini perbandingan di antara dengan Wahid Invest. Okey, ini perbandingan saya buat menggunakan perbandingan antara Wahid Invest. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, kebanyakan saham-saham dekat dunia ni jatuh dengan teruk. So kita tahu apa punca saham ni jatuh dengan teruk. Antara puncanya adalah disebabkan printing money, terlalu banyak duit dalam pasaran. Kita tengok perbelanjaan kerajaan yang terlalu tinggi ataupun terlalu banyak. Market dalam keadaan yang overvaluation. So sebagai contoh, kita tengok sebagai contoh Tesla, dia punya saham melonjak tinggi. Okey, Apple, okey, banyak lagi saham-saham ni melonjak sangat tinggi. Atau sebagai contoh Bitcoin, daripada paras yang paling rendah saya tengok masa tu berapa ribu, bawah 10,000, okey, tiba-tiba melonjak sampai berpuluh ribu, sampai 60,000. okey. Dan salah satunya adalah disebabkan crazy investor behavior, di mana semua benda investor ni beli, semua benda kita invest, semua benda kita laburkan. Sebagai contoh NFT, gambar-gambar monyet, orang boleh beli sampai berjuta. Gambar monyet orang beli sampai berjuta. Okay, and then saham game yang dah nak bankrupt pun orang beli sampai berbilion. Okay, crypto yang kita tak tahu ujung pangkalnya dah dari mana, daripada negara mana pun orang beli juga. So disebabkan benda-benda ni membuatkan saham-saham ni jatuh dengan teruk. Okey, di mana budak yang umur 15 tahun, yang belas-belasan tahun, okey, boleh jadi kaya tiba-tiba. Okey, tak payah nak pergi sekolah dah, beli saham pap jadi kaya terusan. And then lagi satu, antaranya disebabkan oleh gambar kepala anjing kan, beli and then kaya tiba-tiba. So benda-benda ni adalah menyebabkan market crash. Okey, disebabkan market crash itulah market membuat correction. Okey, sebab saham-saham seperti Bitcoin, NFT ni belum dicabar. Okey, belum dicabar. Disebabkan itu market sedang membuat correction. Okey, market sedang membuat pembetulan. Jadi the Fed bagi menyelamatkan apa yang berlaku, saham-saham dekat dunia yang berlaku ni, Federal Center Bank dekat US tu, dia akan membuat satu persidangan pada 26 bulan 1 ni. Okey, disebabkan itu market berada dalam keadaan volatile yang agak tinggi. Okey,
So kebanyakan jerung-jerung investor ni, akan bertukar, change daripada long term punya game kepada short term punya game, sementara nak menunggu persidangan The Fed ni pada 26 bulan 1 ni. So yang keduanya, kita nak tahu seberapa jauhnya market ni akan junam, seberapa jauhnya. Sebab apa? Kalau kita sebagai seorang investor, kita perlu tahu sebelum kita, contoh, ada juga investor yang nampak junam, kita invest banyak lagi. Tak boleh. Itu salah sebenarnya. Sebab apa salah? Yes, memang betul kalau market junam kita perlu invest, tapi kita perlu tahu seberapa jauh market ni ataupun saham-saham ni akan junam. Sebab kita kena tahu, kalau kita invest, contoh, kita tak ada analisis, kita tak tahu prediction bila saham ni akan jatuh, seberapa jauh dia akan jatuh, itu akan membahayakan. Sebab apa? Boleh jadi semasa dia jatuh tu, kita invest semua kita punya duit lebihan tu, kita invest semua, tiba-tiba dia jatuh lagi junam. So benda ni akan membuatkan kita boleh jatuh bankrupt lah. So kita perlu tahu, kita perlu predict bila, seberapa jauh saham ni akan jatuh. So apa yang saya buat kesimpulan ni, saya nak tunjuk, saya akan invest. Lama invest. So saya akan tunjuk, sebab kalau kita tengok dekat sini, Jeremy Grantham ni, dia mengatakan kemungkinan saham akan jatuh 50%. So kita nak tahu berapa jauh dia akan jatuh. So apa yang saya buat, first saya akan buka dekat MetaTrader. Saya nak tahu seberapa jauh, sebab kat sini kalau kawan boleh buka dekat sini ada tulis Nasdaq. Nasdaq, kemungkinan dia ada buat prediction. So kita kat sini, sebab apa? Ini saya bagi contoh untuk mereka yang baru. Ini saya bagi contoh untuk mereka yang baru, yang tak tahu apa benda saham ni kan, apa kejadah semua kan. So ni saya nak tunjuk dengan mudah. Tak perlulah kita nak kena buka website ni, kita nak buat analisis apa semua ni, pening kepala kan. So tak payah. Kita buka dekat sini, sebab kat sini dia ada news prediction market tu akan jatuh sampai mana. So kalau kita tengok dekat sini, Nasdaq 100 ni, kejatuhan dia boleh cecah sampai 14,003 ataupun 13,900. So bila kita tengok dekat sini, Nasdaq mana Nasdaq? Bukan ni. US stock. Ni. Kalau kita tengok dekat sini, kita tarik time frame M30, dia dah turun sampai 14,400. 14,400. Kita tarik lagi H1, sebab dia dah berada dekat oversold. Kita tengok dia berada dekat oversold. So time frame H1 pun dia berada dekat oversold. H4 pun dia dah berada dekat oversold. And then kita tarik lagi, ni D1 daily pun sama oversold, dan weekly pun dia tengah on the way dekat oversold. So apa yang saya nak buat kesimpulan kat sini adalah market sekarang ni betul-betul berada di bahagian support. So di mana market sekarang ni berada betul-betul dah dekat bawah. So apa yang saya nak ambil, kemungkinan kita tak boleh, dalam dunia pelaburan kita tak boleh expect 100% kita punya prediction tu memang betul tepat. Tak ada. Sebab even Robert Kiyosaki pun dia pernah buat prediction, dan dia punya prediction pun salah. Daripada kesimpulan tu, kita boleh anggap saham ni tak ada orang yang boleh predict 100%. Tak ada orang boleh predict 100% betul dia punya prediction. Even bank pun dia menggunakan konsep 50-50, di mana saham tu boleh naik dan boleh turun. So kat sini yang saya nampak adalah market sekarang ni berada betul-betul dekat support. So apa perlu saya buat? Adakah saya perlu withdraw? Tidak, saya akan invest lagi. Tetapi saya tak akan invest banyak, saya akan invest sikit dulu. Alright. Saya akan invest sikit dulu. Saya ada lagi saham-saham yang lain. So ni saya akan tunjuk untuk yang Wahid punya. Siapa yang menggunakan portfolio agresif, very agresif, pastinya akan terkesan. So kepada korang yang nak buka akaun Wahid Invest, boleh refer kepada video saya yang ni. So kalau kita tengok dekat sini kita tengok dekat sini, Wahid dia dah ambil keputusan yang agak bijak. Sebab apa? Kita sebenarnya Wahid, saya suka Wahid ni sebab dia bagus untuk yang baru, untuk yang yang tak tahu apa-apa dengan saham kan, tak tahu apa-apa benda saham ni, dia punya analisis data graf semua orang tak faham kan. So
nak kita untuk permulaan kita boleh invest dalam Wahid ni. Sebab apa? Kita boleh belajar, kita boleh tahu. Kalau korang nampak dekat sini, sebelum ni saya ada invest dekat Bursa Saham Malaysia, dan sekarang ni dah tak ada. Ni sebab apa? Wahid dah keluarkan. Sebab kita tengok tadi Bursa Saham Malaysia jatuh dengan teruk sehingga hampir 20%. Alright. Dan Maybank pun sama. Malaysia Maybank pun Wahid dah withdraw, dia keluarkan dan disimpan dalam saya punya cash reserve dekat Wahid ni. Alright. So tinggal beberapa lagi. So sebenarnya dalam money management ni Wahid boleh tolong handlekan untuk kita. Kita just tengok data-data tu macam mana Wahid buat kerja. So dari situ sebenarnya kita boleh belajar. Okay, so apa yang saya nak buat disebabkan market sekarang tengah jatuh, saya takkan invest banyak. Kemungkinan market ni boleh rebound. Okay, boleh naik semula. Okay, saya tunjuk lagi sekali. Sekejap. Okay, sekarang ni market, kalau kita tengok Nasdaq, dia dah turun hampir 10%. Okay, mengikut prediction Jeremy Grantor, market saham ni mungkin boleh turun sehingga 50%. So kalau 50% kita tarik jauh sikit, yang sebulan, market kemungkinan boleh turun sehingga saya assume sehingga 12,000. Market mungkin boleh turun sampai, okay, kalau kita prefer kepada yang ini, kemungkinan dia boleh turun sampai 12,000. Tetapi kalau kita tengok dekat weekly pun dia dah berada di oversold. Kita tengok dekat daily pun dia dah berada oversold. Kita tengok dekat H4 pun dia dah berada di oversold. So sekarang ni market sekarang ni tengah turun. Kemungkinan bila persidangan The Fed nanti pada 26 Januari ni, market boleh jadi rebound, boleh naik semula. So saya tak naklah saya tunggu persidangan tu sebab nanti saya terlepas peluang. Tapi sekiranya market junam lebih teruk lagi, saya akan invest besar lagi. Okay. So ini kiranya saya hantar askar kecil lah. Askar kecil lah. Okay, sekejap, mana saham ni? Okay, Wahid. So saya akan invest. Okay, so saya akan invest. Berapa saya akan invest? Okay, ni saya nak beritahu siapa yang nak transfer ataupun nak laburkan dalam Wahid Invest, korang boleh pilih sama ada weekly, monthly ataupun one time. Apa beza tiga benda ni? Kalau one time ni dia tak ada charge, tetapi dia take time untuk masuk dalam kita punya akaun Wahid. Untuk monthly dengan weekly ni, dia akan auto deduct daripada kita punya bank. So kebiasaannya saya akan gunakan one time. Sebab apa? Untuk yang auto deduct ni dia ada charge dia. Okay, dia charge RM1 setiap transaction. So kalau macam korang nak elakkan daripada RM1, boleh guna one time, tapi dia take time. Kalau macam monthly dengan weekly ni, dia auto deduct, dia terus tolak je daripada bank kita. Tak ada take time masa baru nak masuk, tak ada. Tapi dia ada charge RM1 lah. Kalau korang macam alah RM1 tak apa, boleh lah. Okay, so saya gunakan one time. Saya akan invest 500. Okay, untuk permulaan saya akan invest 500. Seandainya market crash lagi teruk, okay, kemungkinan saya akan invest, mungkin kita tengok sekarang ni market sekarang ni berada di 14 kalau kita tengok Wahid pun, kalau sebab apa, kalau kita tengok Wahid dia turun pun 0.5%. So dia tak jatuh teruk sangat pun. Saya tak rasa macam terkesan sangat, sebab kejatuhan Wahid ni dia pandai untuk jaga money management tau. Sebab tu apa yang saya suka kat Wahid ni, sebab dia boleh jaga kita punya money management. Berbanding kalau kita invest sendiri dekat dalam bursa-bursa saham Malaysia ke, dekat USA ke, so kita nak jaga money management tu agak sukar. So siapa yang nak tahu market jatuh sampai mana, kita boleh buka dekat sini. Dia ada news prediction, market mungkin boleh jatuh sampai ke 13,900. Okay, ini prediction. Boleh jadi dia tak sampai, sebab sekarang ni pun dah berada di 14,400. So nak sampai ke 13,000 tu dah dekat sangat. So daripada saya nak tunggu prediction tu, lebih baik saya invest sekarang. Sebab boleh jadi lepas The Fed punya persidangan, dia rebound, dia naik atas balik, kita dah rugilah.
sebab sekarang ni saham tengah murah. So saya akan invest besar, tak adalah pasal 500 je pun. Okey, seandainya dia turun, betul-betul dah dekat support, betul-betul dekat bawah, saya dah nampak dia nak tukar trend, baru saya akan mungkin saya akan invest dalam 1000 atau 2000 lagi. Alright, so sekarang ni saya akan hantar 500 dulu. Hantar 500 Okey, saya akan invest 500 dulu. Proceed. Alright, so lepas dah kita tekan ni, kita buka email. Ini untuk yang one time untuk yang bulan-bulan tu boleh. Okay, ni untuk one time, kita buka email. Okay, lepas kita dah dapat email, dia akan bagi reference macam ni. Kita just buka kita punya bank dan kita transfer seperti biasa. Tapi dekat kita punya reference dekat bank tu, kita punya reference bank bawah tu, kita tulis dia punya reference note ni, supaya Wahid boleh detect lah yang kita transfer bank yang kita guna tu sama dengan kita punya Wahid. Jangan guna bank lain gunakan bank yang kita guna dekat dalam Wahid tu. Kalau Wahid kita guna Maybank, guna transfer pakai Maybank yang kita punya tu. Kalau Wahid kita guna bank CIMB, guna pakai transfer pakai CIMB punya bank. Jangan bank lain, nanti dia akan sangkut. Kita masukkan 500. Alright. Dan reference okey. Receipt reference ni kita isi yang dia bagi ni. Okey. Ni. Yang dia bagi ni. Okey, kita isi. Alright, so lepas kita dah isi detail-detail ni, pastikan kita cek betul tak dia punya reference ni. Okey, lepas dah isi semua, pastikan account tu betul Wahid punya. Okey, Pacific Trusted Berhad ni. Kita confirm dan transfer. Alright. And then approve. Okay, so kita dah transfer. Dalam 2 hari bekerja ataupun 3 hari bekerja, dia akan masuk dalam kita punya Wahid punya account lah. Alright. So saya dah transfer 500. Jadi apa yang kita nak buat lepas tu, kita tengok, kita tunggu The Fed punya persidangan pada 26 ni, sama ada dia nak naikkan kadar suku bunga ataupun dia nak turunkan kadar suku bunga. So lepas The Fed ni, kita tengok saham sama ada saham meneruskan penurunan ataupun saham akan rebound naik semula. Jadi sekiranya saham meneruskan penurunan, saya akan tunggu di bahagian support, di mana apabila dah menunjukkan trend untuk naik semula, rebound semula, saya akan invest lebih banyak lagi. Kemungkinan saya akan invest di antara 1000 ataupun 2000 lagi. Alright. Tetapi sekiranya selepas persidangan The Fed tu pada 26 bulan 1 ni, jika saham ataupun market rebound naik semula, mungkin saya akan invest juga masa tu, tambahkan lagi. Sebab sekarang ni market sekarang berada di bahagian support, tengah junam, saham tengah murah. So saya akan beli. Okay, so itu saja daripada saya. Sebagai seorang investor, pastikan kita kena bertenang. Okay, relax. Alright, so kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe. Maafkan saya jika video ni terlalu lama. Okay, so bye-bye. See ya. Bye-bye.